Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alhamdulillah hari ini ada lagi cerita yang boleh kita ceritakan. Okey, hari ini cerita penutup untuk cerita Toyota Avanza ni. Sebelum saya tutup ni, saya mau bercerita dulu supaya mudah lebih faham perjalanan cara enjin ni bekerja, ataupun mudah faham punca masalah yang saya mau ceritakan ni. Okey. Hari ini saya mau bercerita bunyi-bunyian pada sistem timing chain. Bunyi di bahagian depan ni, bukan bunyi di bahagian dalam enjin ya. Contoh bunyi pin piston, bunyi connecting rod, bunyi main bearing, conduit bearing, bukan bunyi bagian situ. Ini bunyi yang biasa terjadi untuk Toyota Avanza kalau sudah berusia lah, ataupun kalau penjagaan minyak tu tidak bagus, tidak selalu lambat servis lah, begitulah. Okey. Timing chain ni dia punya simptom kalau dia bunyi yang biasa terjadi kalau kita start enjin waktu pagi. Kita start tu dalam masa 10 saat begitu dia kasar bunyi, dia kasar dia bunyi. 10 saat, 20 saat begitu baru dia hilang. Baru enjin tu terasa senyap. Tu memang masalah bahagian timing chain. Okey, satu lagi jenis bunyi pada puli VVT. Puli VVT ni pun dia boleh bunyi ni. Dia punya simptom pula bunyi tu akan sentiasa ada. Tapi kalau kita pijak minyak RPM tinggi sikit bunyi tu hilang. Tapi nanti kalau kita sudah jalan, kita matikan enjin dalam keadaan enjin yang masih panas, kita start lagi, bunyi tu masih ada. Tapi kalau untuk timing chain, kalau enjin sudah hidup, bunyi tu sudah hilang. Kalau kita matikan enjin, parking 1-2 jam begitu kan, bunyi tu tidak ada. Tunggu dia parking lama, maksudnya tunggu minyak tu turun, minyak enjin tu tunggu turun dulu, semua minyak enjin tu sudah turun balik ke kerangkis atau oil pan tu, baru bunyi tu ada. Okey, kalau kena bunyi begini, bunyi timing chain, jangan terus tukar timing chain, sebab tukar timing chain ni dia bukan murah. Timing chain satu set dengan upah lagi kan, dia bukan murah. Kita boleh cuba dulu benda yang murah ni, kita boleh cuba dulu. Tapi sebelum tu kita kena faham dulu timing chain ni dia bekerja menggunakan tekanan minyak enjin. Timing chain ni selain daripada pelincir supaya dia tidak haus, minyak enjin tu juga untuk mengawal ketegangan timing chain ni. Rantai ni dia sentiasa mau tegang. Yang mengawal ketegangan tu ialah tensioner. Di tepi ni dia ada tensioner. Tensioner ni dia sentiasa tekan ni roller timing chain. Okey. Ini tensioner. Okey, dalam tensioner ni dia ada spring. Spring tu supaya tensioner ni sentiasa keluar lah. Tapi untuk menahan tekanan roller ni, dia perlukan satu tekanan minyak yang kuat. Minyak tu dia masuk di sini. Supaya benda ni sap ni sentiasa keluar. Sebab minyak tolak dia kan, supaya dia sentiasa keluar. Okey, minyak ni datang dari sini. Okey, minyak ni datang dari sini. Ni lubang minyak tu. Ni lubang minyak. Supaya sentiasa masuk ke dalam tensioner untuk tolak ni roller. Okey, itu untuk sistem timing chain. Untuk sistem VVT pula dia sama juga. Dia pun menggunakan tekanan minyak. Tekanan minyak tu dia datang
Tekanan minyak tu datang masuk ke dalam ni, ke dalam puli ni supaya benda ni senyap. Nanti kalau dalam kelajuan tinggi, fungsi VVT ni dia mengubah sudut camshaft ni. Dia mengubah sudut. Maksudnya bila kita muat berat ataupun naik bukit ataupun dalam kelajuan yang tinggi, puli dalam ni dia pandai main. Dia main ni. Yang mengubah kedudukan tu minyak. Dia ni sama dengan kalau Wira Fuji 15 tu kan, Fuji 13. Kalau biasa dengar, kalau pencinta kelajuan ni dia pasang puli racing ataupun adjustable puli. Sama lah ni. Cuma ni puli berteknologi tinggi. Tidak perlu lagi mau buka-buka adjust. Ini memang ECU yang kontrol dia. VVT ni pula dia dikawal, minyak tu yang datang ke VVT ni dikawal oleh solenoid VVT ni. Ni dia. Solenoid ni pula dia bekerja mengikut arahan ECU untuk mengubah laluan minyak ni. Benda ni dalam pandai main untuk dia ubah kedudukan minyak tu supaya puli VVT ni dia boleh main di dalam. Jadi kalau dia tak dapat minyak, dia boleh bunyi. Lama-kelamaan dia rosak. Bunyi tu kasar. Kalau dia sudah berbunyi ni, bunyi tu sentiasa ada. Lepas tu tenaga kereta ni, tenaga enjin ni akan terasa kurang lah. Sebab dia tidak mampu sudah buka valve ni mengikut arahan ECU. Sebab dia sudah rosak kan dalam. Okey. Dia pula dapat minyak dari sini. Okey, kalau kita perhatikan ni ada laluan minyak. Laluan minyak ke dalam sub ni, camshaft ni. Lepas tu dari camshaft ni dia keluar ke puli BVT. Laluan minyaknya di sini. Ni. Dia punya laluan minyak. Okey. Setakat di situ untuk kita terangkan macam mana dua benda ni bekerja. Kenapa dia berbunyi? Kita tahu benda ni memerlukan tekanan minyak. Okey, kalau ada bunyi-bunyian yang kasar waktu pagi, jangan dulu tukar timing chain. Timing chain ni kalau mau tukar, dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi saya mau tunjukkan satu tempat. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Laluan minyak ni, laluan minyak yang datang ke VVT dengan ke tensioner timing chain ni, dia ada filter. Okey, filter tu di sini. Mungkin ada sudah yang tahu kan kedudukan filter VVT ni. Saya kongsikan, mana tahu ada yang belum tahu kan. Okey, kedudukan filter untuk VVT dan juga tensioner timing chain tu dia di dalam sini. Jadi untuk Toyota Avanza, intake manifold ni wajib dibuka. Intake manifold ni kita buka. Okey. Lepas tu ini tempat buang angin. Masa kita isi air tu, tempat buang angin untuk sistem coolant. Okey, kita kena buka juga dia. Sebab Elinki ni dia terlindung di belakang pipe ni. Kalau untuk Alza saya rasa tidak perlu sebab Alza tiada menggunakan pembuangan angin ni. Tapi mungkin kalau luas tidak perlu buka intake manifold. Tapi untuk Avanza ni wajib buka intake manifold sebab di belakang ni dia ada dua Elinki. Kena buka supaya luas. Ni. Ini pipe ni kena lepaskan lah. Baru kita boleh jumpa tu tempat filter VVT. Dia menggunakan Elinki juga. Dia di dalam sini. Okey. Ini dia punya filter. Ini filter VVT dan juga filter tensioner timing chain. Kalau benda ni sumbat, tekanan minyak ke VVT dan juga tensioner timing chain tu dia tidak cukup sebab dia tersekat di sini. Okey, saya tunjukkan laluan minyak tu. Okey, laluan minyak ni dalam ni tempat filter ni tadi. Ni
lubang minyak ke VVT. Oke, lubang minyak ke VVT ni dia tembus di sini. Dia tembus di sini. Tuh. Oke. Di sini dia ada O-ring macam bentuk tiga segi tuh, bentuk bulat. Oke, minyak tuh dari sini. Ah, ini sambungannya, laluannya. Ya, laluannya nih dia keluar di sini. Nah, tuh. Maksudnya minyak dari oil pump tuh dia sedut naik, dari crankcase tuh dia sedut naik, dia limpas dulu di sini, dia lalu di sini. Jadi filter tuh dia saring supaya dia boleh keluar di sini. Keluar di sini, dia masuk di sini, dia keluar di sini. Oke. Nah, itu untuk VVT. Nah, untuk timing chain, ini lubang minyak ke tensioner, dia pun masuk di sini juga. Dia pun masuk di sini. Tuh. Oke, jadi isi pentingnya di sini, kalau kena masalah bunyi-bunyian, waktu pagi suara engine bunyi kasar, coba bersihkan dulu nih filter. Ini kos yang murah. Coba cek dulu nih filter. Buka dia, kasih keluar. Kalau dia tersumbat, boleh coba bersihkan. Tapi kalau dia tidak tersumbat, tidak kotor, maksudnya bersih lah. Memang masalah timing chain lah. Mungkin timing chain sudah haus, ataupun tensioner ni dia sudah makan, sub ni sudah makan. Jadi tekanan minyak tu dia leaking di sini. Jadi dia tidak boleh sentiasa menyimpan tekanan. Gitu. Kita coba dulu yang murah. Jadi masa buat general overhaul, sekalilah bersihkan lah nih. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda nih. Kadang-kadang kan filter ni kita tidak tahu di dalam ni, di sebalik Allen-key ni dia ada filter. Kadang-kadang kita tidak tahu. Sebab kalau nampak dia macam tiada fungsi, sebenarnya di dalam tu dia ada filter. Oke. Untuk bunyi-bunyian, kalau ada bunyi kasar waktu pagi, coba bersihkan dulu tuh filter VVT ataupun filter tensioner timing chain, sebab dia satu laluan minyak. Semoga apa yang saya coba kongsikan dapat membantulah kan, untuk pengguna Toyota Avanza ataupun Alza. Jadi di sini kata kuncinya, untuk model engine ni dia ada 3 filter di bahagian engine. Satu air cleaner filter, kedua filter mobil di sini, ketiga filter VVT. Jangan lupa tu filter VVT. Filter yang selalu kita terlepas pandang. Okey, assalamualaikum.